Saya telah dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk memikul tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 mulai pada 31 Januari 2024. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar telah diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 pada akhir Januari ini. Terkenal dengan sikap lantang baginda dalam hal ehwal negara, Sultan Ibrahim pernah memberi amaran pada 2015 bahawa tiada ruang untuk kebencian dan perkauman di Johor. Malah baginda menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas dan tidak berat sebelah terhadap golongan yang memainkan isu perkauman. Semasa tempoh kempen pilihan raya, ketika sentimen perkauman dan agama semakin memuncak, Sultan Ibrahim memberi amaran beberapa kali kepada ahli politik supaya tidak menggunakan kaum atau agama untuk mengeksploitasi sentimen rakyat bagi menutup ketidakcekapan mereka. Penentangan Sultan Ibrahim terhadap sentimen perkauman bukan sekadar omong kosong. Pada tahun 2006 ketika baginda masih menjadi Putera Mahkota Johor, baginda menghadiri Tokong Cina Lama Johor Bahru yang berusia 1 abad untuk perarakan tahunan Chingay. Pada tahun 2008, baginda telah memulakan Kembara Mahkota Johor, sebuah program jelajah motosikal diraja tahunan bagi Sultan Ibrahim dan keluarga baginda bertemu dengan rakyat Johor serta menyampaikan bantuan kepada golongan miskin. Aktiviti ini telah menjadi tradisi kerabat diraja Johor sejak hampir 15 tahun lalu. Sultan Ibrahim percaya rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama serta menolak sebarang sentimen perkauman. Pendirian tegas ini amat berbeza dengan suasana politik semasa yang dibentuk oleh ahli politik, menjadikan kerabat diraja Johor sebagai tokoh yang dikasihi dan mesra rakyat merentasi pelbagai etnik. Apabila Sultan Ibrahim mengembara, ia sama ada dalam trak termahal di dunia, pesawat peribadi berwarna emas atau pelbagai kereta berkuasa tinggi. Kekayaan sebenar yang dimiliki Sultan Ibrahim tidak diketahui, tetapi kita boleh melihat sekilas aktiviti komersial melibatkan kerabat diraja Johor. Menurut Bursa Malaysia, syarikat yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Sultan Ibrahim termasuk Berjaya Asset, Berjaya Food dan Redtone. Baginda juga terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan dengan beberapa projek terkenal seperti Johor Forest City, Melaka Gateway dan Maharani Energy Gateway. Forest City dilaporkan secara meluas sebagai usaha sama ada di antara pemaju terkemuka dari China, Country Garden Holdings yang berpangkalan di Guangdong dan kumpulan prasarana rakyat Johor milik Kerajaan Johor melalui Esplanade Danggar 88 Sendirian Berhad. Pada 2014, Malaysia kini mendedahkan bahawa Sultan Ibrahim yang memegang 64.4% saham merupakan pemegang saham terbesar Esplanade Danggar 88. Projek penambakan besar-besaran yang meliputi lebih 3,000 hektar bersamaan separuh daripada Putrajaya meningkatkan permintaan untuk pasir dengan ketara dan sudah tentu menguntungkan syarikat perlombongan pasir. Keluarga diraja Johor melalui Mados Sendirian Berhad terlibat dalam perlombongan pasir dan mewujudkan empayar komersial yang semakin berkembang untuk kerabat diraja. Sultan Ibrahim juga didakwa telah menjual kepada pemaju dan satu transaksi yang ketara adalah penjualan tanah seluas 116 ekar di Johor Bahru kepada pemaju China, Guangzhou, RNF. Perjanjian itu memberikan Sultan Ibrahim keuntungan 4.5 bilion ringgit dan melonjakkan baginda ke dalam senarai 50 terkaya Malaysia Forbes. Siasatan oleh Malaysia kini juga mendedahkan persamaan dalam struktur pemilikan Melaka Gateway dan Maharani Energy Gateway dengan Forest City. Sultan Ibrahim secara langsung memegang 40% kepentingan dalam Maharani Energy Gateway, menjadikannya pemegang saham terbesar. Dalam kes Melaka Gateway, walaupun Sultan Ibrahim hanya menyertai kemudian sebagai pelabur, baginda secara tidak langsung memiliki 6 juta ringgit atau 30% saham, menjadikan baginda pemegang saham kedua terbesar. Sepanjang beberapa tahun lalu, Malaysia kini telah menerbitkan laporan mendalam antaranya Al-Kisah Forest City dan Sultan Johor dan lagi projek tambak laut Sultan Johor, kali ini di Selat Melaka. Laporan-laporan ini menyelidiki isu kritikal sekitar perkembangan yang melibatkan kerabat diraja Johor.
Sekiranya anda menghargai peranan Malaysia Kini dan Kini TV sebagai pemerhati media bebas, kami menjemput anda untuk melanggan dan memberi sokongan kepada kami. Imbas kod QR pada skrin atau klik pautan di bahagian maklumat untuk menyumbang bagi memastikan kesinambungan kewartawanan bebas. Projek-projek ini berdepan kritikan kerana didakwa memintas penilaian impak alam sekitar dan terlibat secara langsung dalam penambakan dan pembinaan pulau. Ini telah memberi kesan buruk kepada ekologi sekeliling dan menjejaskan mata pencarian nelayan. Selain itu, beberapa projek disyaki menjejaskan wilayah negara dan telah menghadapi kontroversi yang cukup besar. Pengkritik berpendapat bahawa kerabat diraja tidak seharusnya terlibat secara aktif dalam perniagaan bagi mengelak daripada mewujudkan persaingan tidak adil dalam pasaran. Bagaimanapun, Sultan Ibrahim mempertahankan aktiviti komersialnya dengan bertitah bahawa baginda tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada allowance bulanannya sebanyak RM27,000 dan perlu mencari rezeki seperti rakyat Malaysia yang biasa. Dalam wawancara bulan Disember dengan akhbar Singapura Straits Times, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa baginda tidak akan menjadi Raja Boneka dan meminta tanggungjawab yang lebih besar sebagai ketua negara, termasuk menyelia SPRM dan Petronas. Matlamatnya adalah untuk memerangi rasuah. Kenyataan-kenyataan ini segera menimbulkan kebimbangan mengenai pelanggaran batas kuasa raja. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad segera menyuarakan bantahan dengan menyatakan bahawa perkara ini boleh membahayakan sistem raja berperlembagaan. Menurut Mahathir, pengasingan kuasa di antara parlimen dan raja adalah lebih baik daripada kuasa mutlak. Ini bukan kali pertama Mahathir bertelagah secara terbuka dengan kerabat diraja Johor. Insiden yang paling ketara adalah krisis perlembagaan 1993. Menyifatkan Mahathir sebagai Perdana Menteri yang moden, akhbar UK The Independent dalam artikel yang diterbitkan pada 31 Januari 1993 mengatakan serangan terhadap kuasa raja-raja telah menjadi tema selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan daripada Hussein Onn pada tahun 1981. Peristiwa yang membawa kepada krisis tersebut dicetuskan oleh insiden Gomez yang melibatkan Sultan Iskandar, iaitu almarhum ayahanda Sultan Ibrahim yang memberikan Mahathir peluang untuk melaksanakan pindaan perlembagaan pada 1993. Ini membolehkan keluarga diraja yang sebelum ini kebal daripada pendakwaan sivil dan jenayah didakwa di mahkamah khas jika mereka melakukan sebarang kesalahan. Ketika itu, Menteri Besar Johor Osman Sapian meletakkan jawatan sehingga mencetuskan pertikaian umum di antara Mahathir dan kerabat diraja Johor berhubung kuasa Sultan memilih Menteri Besar. Putera Mahkota Johor Tunku Ismail mendakwa Sultan mempunyai hak mutlak untuk memilih Menteri Besar, manakala Sultan Ibrahim memberitahu pihak tertentu supaya tidak mencampuri urusan negeri. Mahathir membalas dengan menyatakan bahawa jika raja-raja mempunyai kata putus tentang siapa yang akan menjadi Perdana Menteri atau Menteri Besar, maka Malaysia tidak akan menjadi sebuah negara demokrasi. Menteri Dalam Negeri ketika itu dan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, turut mengingatkan Sultan Ibrahim supaya berhenti campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri. Sebagai respons balas kepada cadangan Sultan Ibrahim untuk meluaskan kuasa diraja, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa pandangan itu boleh diambil kira untuk dipertimbangkan, namun ia tidak akan mempengaruhi dasar negara atau prinsip raja berperlembagaan. Bagaimanapun, pakar undang-undang mempunyai pandangan yang berbeza. Peguam Hanif Katri Abdullah berkata cadangan Sultan Ibrahim itu wajar dipertimbangkan. Hanif turut mencadangkan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri dipindah bagi menghalang kerabat diraja daripada terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mana-mana perniagaan bagi mengelakkan konflik kepentingan. Sementara itu, Peguam Azira Aziz berpandangan SPRM dan Petronas harus bertanggungjawab hanya kepada Parlimen. Sementara itu, Peguam New Sin Yu melahirkan kebimbangan sekiranya wujud sebarang skandal dalam SPRM atau Petronas. Kerabat diraja sudah pasti akan dipersoalkan. Sebaliknya, jika wakil rakyat dan kerajaan terlibat dalam salah guna kuasa, rakyat boleh melakukan perubahan melalui peti undi.
Apapun cadangan Sultan Ibrahim untuk meluaskan kuasa diraja mungkin menimbulkan cabaran kepada pentadbiran Anwar Ibrahim. Sama ada Anwar yang dilihat mempunyai hubungan harmoni dengan Sultan Ibrahim boleh mengimbangi hubungan antara kerajaan dan Raja-Raja Melayu masih belum dapat dilihat. Mampukah Sultan Ibrahim yang tidak bertolak ansur terhadap sikap ekstrim meredakan suasana perkauman dan agama di negara ini? Ini barangkali menjadi tumpuan yang perlu diperhatikan selepas Sultan Ibrahim menyandang jawatan Ketua Negara yang baharu. Ikuti Malaysia Kini dan Kini TV untuk maklumat terkini mengenai hal ehwal negara. Kami juga mengalu-alukan sokongan anda dengan mengibas kod QR bagi memberi sumbangan untuk menggalakkan kami menghasilkan lebih banyak kandungan yang berkualiti.